Teruk nampaknya Perdana Menteri dan juga Menteri Kewangan dibelasah oleh pembangkang dalam sidang Dewan pada hari ini. Apa sebabnya? Kita intro dulu. La 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 la. Assalamualaikum warahmatullahi. Hari ini merupakan hari kedua persidangan Parlimen untuk sesi pada kali ini dan hari ini dimulakan dengan perbahasan oleh Ketua Pembangkang iaitu Datuk Hamzah Zainuddin yang menyaksikan celahan yang begitu luar biasa daripada dua orang ahli Parlimen Perikatan Nasional iaitu Ahli Parlimen Bacok Shahid Sulaiman dan juga Ahli Parlimen Putrajaya Dr. Radhi Jidin, di mana kedua-dua insan ini telah mempertikaikan amalan tata kelola yang ke laut apabila Perdana Menteri dan juga Menteri Kewangan merupakan orang yang sama. Shahid Sulaiman mula-mula bangkit dengan mempersoalkan kenyataan Rafizi Ramli iaitu Menteri Ekonomi. Konon-kononnya tidak ada masalah untuk Perdana Menteri memegang jawatan Menteri Kewangan kerana skop Kementerian Kewangan kini konon-konon telah dikecilkan. Sebab dalam Kementerian Kewangan dahulu, pembelanjaan pembangunan ataupun DE dan juga pembelanjaan pengurusan ataupun OE, kedua-duanya di bawah skop Kementerian Kewangan. Dan dakwa Rafizi, skop untuk Kementerian Kewangan ini telah dikecilkan di mana pembelanjaan untuk pembangunan iaitu DE diletakkan di bawah Menteri Ekonomi. Kementerian Kewangan hanya pegang OE sahaja. Dan perkara ini sebenarnya disanggah oleh Shahid Sulaiman dengan mengatakan bahawa perkara ini adalah pelik kerana ianya telah bercanggah dengan akta. Di mana dalam akta memang jelas dan terang mengatakan bahawa OE dan juga DE ini kedua-duanya adalah di bawah bidang kuasa Kementerian Kewangan dan tidak boleh sesuka hati dikeluarkan begitu sahaja. Bahkan tak kiralah apa sahaja atau sesiapa sahaja menguruskan berkenaan dengan pembangunan ke penguruskan ke whatever, the final say atau pihak yang terakhir yang akan mengeluarkan sebarang bentuk kelulusan ialah Menteri Kewangan. Bukannya sesiapa, Menteri Kewangan yang kena selesaikan semua ini. Dari itu, Syahid mengatakan bahawa kenyataan Rafizi Ramli ini seolah-olah macam pelik dan juga mengelirukan sambil memetik kata-kata Khairi Jamaluddin yang pernah mengulas perkara yang sama ini satu ketika dahulu, di mana Khairi pernah mengatakan bahawa kenyataan Rafizi ini adalah kenyataan yang misleading ataupun mengelirukan. Bahkan bab kata Syahid, kenyataan Rafizi Ramli ini juga disambut dengan gelak tawa oleh para penjawat awam yang mengatakan bahawa bila masalah Kementerian Kewangan boleh pecahkan dia punya job scope macam tu saja. Jadi, oleh kerana itu Syahid telah meminta Ketua Pembangkang untuk menanyakan adakah perkara ini sebenarnya telah berlanggar dengan tata kelola yang cuba dipromosikan oleh Perdana Menteri. Tetapi sebelum Ketua Pembangkang sempat untuk membalas kata-kata Syahid tersebut, bangkit pula Dr. Radhi Jidin dengan mengingatkan bahawa walaupun satu ketika dahulu Perdana Menteri sebelum ini pernah juga pada ketika mereka menjadi Perdana Menteri, mereka juga menjadi Menteri Kewangan. Tetapi kata Dr. Radhi, walaupun Perdana Menteri dan juga Menteri Kewangan adalah orang yang sama seperti Tun Dr. Mahathir pada selepas tahun reformasi dan juga Najib Razak ketika beliau berkuasa, mereka tidak pernah lupa untuk melantik Menteri Kewangan yang kedua untuk membantu melancarkan urusan mereka. Sebab kata Dr. Radhi, Menteri Kewangan sahaja yang boleh masuk dalam mesyuarat kabinet. Timbalan menteri yang ramai-ramai itu tak boleh masuk dalam mesyuarat kabinet. Macam sekarang ini, Menteri Kewangan satu-satunya ialah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan ada dua orang timbalan Menteri Kewangan. Di mana kedua-dua timbalan Menteri Kewangan ini tidak boleh masuk ke dalam mesyuarat kabinet, dan bila Menteri Kewangan ataupun wakil daripada Kementerian Kewangan itu tidak boleh masuk dalam mesyuarat kabinet, maka perkara ini akan menjadi cacah merbah dan juga akan berlaku macam sangkut sana sangkut sini. Sebab ialah macam mana Perdana Menteri hendak bertindak sebagai seorang Perdana Menteri, dalam masa yang sama juga bertindak sebagai Menteri Kewangan. Perlu ada seorang Menteri Kewangan kedua yang membantu untuk melancarkan urusan Perdana Menteri. Ini sekiranya kalau Perdana Menteri tidak mahu melantik seorang Menteri Kewangan yang full time. Dia tak nak lepaskan jawatan Menteri Kewangan, nak kekal jadi PM dan juga MOF, maka dia kena lantik seorang Menteri Kewangan full time. Kalau tak nak lantik seorang Menteri Kewangan full time, bak kata Dr. Radhi, ikut amalan Perdana Menteri yang terdahulu, lantik Menteri Kewangan kedua. Macam contohnya diberikan nama Datuk Mustafa Muhammad pernah menjadi Menteri Kewangan kedua. Tan Sri Noor Mat Yaakob pernah jadi Menteri Kewangan kedua. Allahyarham Tan Sri Jamaluddin Jajis pernah jadi Menteri Kewangan kedua. Begitu juga dengan Datuk Johari Ghani pernah menjadi Menteri Kewangan kedua dan ramai lagi sebenarnya. Antara nama yang disebut oleh Dr. Radhi secara nakalnya untuk menjadi Menteri Kewangan ataupun Menteri Kewangan kedua ialah Ahli Parlimen Pontian iaitu Ahmad Maslan. Bahkan Datuk Jo sendiri kata, tak apa bagi saya jadi Menteri Kewangan. Dan serangan-serangan itu ataupun usikan-usikan oleh pimpinan Perikatan Nasional dekat Parlimen tadi telah menyebabkan Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak senang duduk. Nampak beliau gelisah, tuan-tuan puan sekalian. Tetapi nak macam mana? Perkara yang dibangkitkan oleh pimpinan Perikatan Nasional, ahli-ahli Parlimen PN ini adalah perkara yang benar. Sebab
isu utama yang melanda negara kita ini secara ekonominya ialah berakibat daripada kita tidak ada Menteri Kewangan yang full time. Bahkan saya pernah mendengar rungutan daripada ramai pihak, terutamanya mereka yang bekerja dekat bidang-bidang yang memerlukan kaitan dengan Kementerian Kewangan, sekarang ini begitu sukar untuk mereka lepaskan job dan sebagainya. Sebab Menteri Kewangan tidak ada untuk menandatangani sebarang kelulusan ke apa-apa ke, sebab apa sahaja projek yang berkaitan dengan kerajaan pusat perlulah mendapat kebenaran dan juga kelulusan daripada Menteri Kewangan sahaja. Timbalan menteri tak boleh buat apa. Menteri sahaja yang boleh bagi kelulusan. Tapi bila Menteri Kewangan pun asyik ikut Perdana Menteri berjalan-jalan, asyik ikut Perdana Menteri pergi konsert sana sini. Jadi siapa yang berada dekat pejabat untuk tanda tangan sebarang kelulusan ataupun sebarang projek dan sebagainya, betul tak? Kerana itulah perkara ini berbangkit. Bukan apa. Sebab sekarang ini ekonomi negara kita berada keadaan yang agak lemah. Jadi kita perlukan seorang Menteri Kewangan yang benar-benar berdedikasi untuk menjalankan tugas sebagai Menteri Kewangan sepenuhnya bagi memastikan strategi ekonomi dan juga kelancaran ekonomi kita ini dapat diperbetulkan. Tetapi itulah tuan-tuan sekalian, macam yang selalu saya katakan, kerajaan ini kan kerajaan mereka. Mereka memang boleh buat sesuka hati mereka. Walaupun dah tak ada 2/3 pun, saya rasa mereka akan tetap buat sesuka hati mereka. Sebab yelah, Sani Hamzah pun dah kata macam ni kan. Kerajaan ni kerajaan kami. Jadi ikut suka kami lah. Paling kurang aku ada formula. Ni kau ada menteri berlambat-lambat ni, satu formula pun tak ada. Otak letak dekat mana? Saya ulang. Sampai Abang Jamil mampus.